Kementerian Pendidikan Singapura MOE akan memindahkan sebuah tadika dan sebuah sekolah rendah ke Estate Tengah pada 2028. Ini sebahagian daripada peralihan lebih meluas untuk meletakkan sekolah-sekolah di Singapura ke kawasan yang paling diperlukan. Tadika MOE MK at Kranji dan sekolah rendah Kranji akan dipindahkan ke kampus tengah pada 2028 bagi memenuhi unjuran permintaan di daerah perumahan baru tersebut. Sekolah rendah Kranji merupakan sekolah kedua yang bakal dipindahkan ke tengah menyusuli pemindahan sekolah rendah Pioneer dalam tempoh lagi 2 tahun. Sekolah menengah Outram akan dipindahkan dari York Hill ke Sengkang pada 2026. Sedang untuk Tampines North, sebuah sekolah rendah beserta tadika MOE yang baru akan dibuka menjelang 2029. Saudara, hampir satu dalam setiap 3 kedai kopi di Singapura kini menawarkan menu jimat berharga $3.50 ke bawah. Dan sebagai satu langkah baru, orang awam juga boleh mengesyorkan kedai-kedai sedemikian di portal Budget Meal GoWare. Untuk menggalakkan lebih banyak kedai kopi menawarkan menu jimat, para pengendali serta pemilik gerai yang melakukannya malah boleh mendapatkan sedikit keringanan sewa. Di gerai makanan India Muslim ini, sepinggan nasi bersama kepak ayam, telur dan kari berharga setakat $3.50. Untuk terus menjual pada harga ini, pemiliknya berkongsi perlu teliti apa yang dihidangkan. The ingredients mostly is expensive. So we pick the chicken wing, the fish, and this. Other than that, it's quite expensive. Kira-kira 250 kedai kopi di merata Singapura menjual menu jimat sedemikian. Untuk mengenal pasti mereka, cuma perlu cari pelekat jari jambol sebegini yang diedarkan Lembaga Perumahan dan Pembangunan HDB. Sebuah platform digital turut dilancarkan sejak tahun lalu untuk mengumpul cadangan orang ramai mengenai gerai-gerai yang menawarkan menu jimat. Setakat ini, lebih 1,600 cadangan terkumpul untuk pilihan makan tengah hari atau makan malam berharga di bawah $3.50 dan minuman berharga di bawah $1.20. Ini bermakna pemilik gerai minuman mungkin lebih sensitif terhadap harga. Our margins are a bit tighter, so that's a challenge that we face lah. So if suppliers increase drinks too drastically, it's hard for us to absorb everything. Untuk membantu mengurangkan tekanan kos, hanya gerai yang menawarkan menu jimat boleh menikmati potongan sewa 5% apabila mereka melanjutkan sewa. HDB menyatakan pihaknya juga menggalakkan lebih banyak kedai kopi milik swasta untuk menyertai inisiatif ini. HDB is also studying the conditions with regards to the renewal of the outdoor refreshment area, otherwise known as ORA, and to see how this can encourage more privately owned coffee shops to provide budget meals, but this is still under study. Menjelang 2026, semua kedai kopi yang disewakan HDB akan menawarkan pilihan makanan di bawah harga $3.50. Lagi 21 kedai kopi akan ditambah dalam 5 tahun akan datang untuk memastikan harga makanan terus dimampui di kawasan perumahan. Saudara, lebih 88% isi rumah rakyat Singapura sudah menebus sepenuhnya baucar CDC yang terbaru. Lebih $105 juta sudah dibelanjakan di kedai-kedai kejiranan, penjajah dan pasar-pasar raya yang menyertai inisiatif itu. Menteri Negara Perdagangan dan Perusahaan Loh Yen Ling berkata ini menunjukkan bagaimana baucar CDC berjaya memberikan kelegaan kepada para penduduk di samping membantu perniagaan. When the residents venture out into their neighbourhood centre to spend their CDC vouchers, they are taking a concrete step to support the heartland shops, F&B establishments, and also the hawkers. And in turn, many of these F&B establishments are giving back to the community by providing budget meal or lower cost alternative. And this really is a demonstration of a stronger sense of care and support and cooperation in the community.
Singapura menghasilkan satu draft rangka kerja untuk menangani isu-isu berhubung teknologi kecerdasan buatan generatif atau Gen AI yang akan membolehkan inovasi lebih canggih sambil memastikan persekitarannya boleh dipercayai dan selamat untuk semua pihak. Sehubungan dengan itu, rakan-rakan kongsi global diseru menyumbang kepada perbincangan mengenai cara untuk mengawal selia ruang Gen AI. How do you know, the journey that a piece of content took before it was presented? And can that journey be captured in a way to help us get some assurance as to the degree to which AI has been used to modify it? So content provenance is another important part. Cik Teo berkata demikian di samping Forum Ekonomi Sedunia yang diadakan di Davos, Switzerland. Beliau berkata rangka kerja yang baru dihasilkan ini juga akan teroka cara untuk meningkatkan keselamatan AI dan memastikan kajiannya bertujuan untuk menjadikan teknologi berguna dan boleh dipercayai. There is also the security aspects, particularly when AI models are deployed in a very widespread way and have huge impact on society. We want to be sure that this model itself is well protected, well safeguarded, and that bad actors don't breach the security of the AI model and tamper with how it produces results. Dalam pada itu, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Dr. Tan Sri Lim mengatakan pemerintah negara-negara di dunia boleh menyediakan keadaan yang bersesuaian bagi menggalak industri-industri menjalani penyakarbonan. Bercakap di sebuah perbincangan panel di Forum Ekonomi Sedunia di Davos, Dr. Tan memberi contoh bagaimana Singapura menggalak langkah ke arah tenaga bersih dengan loji tenaga pembakaran amonia langsung. Singapura turut mengenal pasti 6 konsortium dan akan mengundang mereka untuk kemukakan cadangan menjelang akhir bulan ini. And this, when it's done, we will be announcing something towards the end of this month. It would move Singapore another step closer to being one of the first countries in the world to test and to deploy a direct ammonia combustion power plant and to support the holistic assessment of ammonia bunkering for shipping. Saudara, sekitar 1,000 penduduk di Bedok South dan Marine Terrace, khususnya warga emas, boleh jangkakan sokongan yang ditingkatkan. Misalnya dalam menjalani kehidupan lebih sihat dan mendapatkan khidmat rawatan pencegahan penyakit. Usaha ini adalah sebahagian daripada kerjasama yang diperluaskan antara Zinc Health dengan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD. Antara beberapa kaedah adalah dengan mengerahkan jururawat ke pusat-pusat benua serta memperbaiki kemudahan mesra warga emas. Ladang masyarakat di sini ini adalah wadah di mana golongan muda dan juga mereka yang berjiwa muda boleh mendekatkan diri dengan alam semula jadi sambil bercucuk tanam. Dimulakan 3 tahun lalu, ia juga menyaksikan ikatan berkembang erat. The best thing about this community garden is we are able to interact with residents that come voluntarily, helping out, and they are happier and I'm more happier when I see them happy. We interacting, we share the gardening experience because a lot of senior residents, actually they are former gardener. We leverage the urban environment to promote holistic well-being. In terms of physical health, we have very robust farming activities, from nurturing the plants to harvest to maintaining the farm. In terms of mental well-being, we have a focus on art, mindfulness, and provide the residents with a sense of purpose. Usaha sedemikian menjadi lebih penting memandangkan penduduk Singapura yang semakin menua. Itu sebabnya kelompok jagaan kesihatan awam Zinc Health menjalin kerjasama dengan Universiti Teknologi dan Reka Bentuk Singapura SUTD untuk mempertingkatkan usahanya. Satu projek kunci dipanggil CAPE yang meneliti penuaan dalam masyarakat ingin memajukan kesihatan penduduk dan rawatan pencegahan. Misalnya, para jururawat memberi saranan mengenai program senaman dan pemakanan di pusat-pusat penuaan aktif. Kepakaran SUTD akan dimanfaatkan bagi menciptakan prasarana yang sesuai dengan keperluan warga emas. Taken together, these interventions in population health
will benefit not only the seniors, but also alleviate the burden on caregivers as the number of seniors grow. The wide range of intervention means that different sets of expertise will be needed to execute as well as integrate them. Partnerships between stakeholders and across sectors will be essential to enable us to take a citizen-centric approach to delivering services. Beberapa kajian bagi mengenal pasti bagaimana usaha ini dapat meningkatkan mutu kehidupan dan kesihatan akan dijalankan sepanjang 3 tahun akan datang. Matlamat pada masa hadapan adalah untuk melibatkan estet-estet seperti Chinatown dan Bukit Merah dalam projek sebegini. Anak beruang panda kelahiran Singapura, Lele, diterbangkan pulang ke rumah barunya di China. Lele yang berusia 2 tahun diberi layanan kelas pertama oleh syarikat penerbangan Singapura SIA dengan pesawat khas untuk penumpang VIP sepertinya. Lele lahir pada Ogos 2021 kepada pasangan Chia Chia dan Kai Kai yang tiba di Singapura hampir sedekad sebelumnya. Yang merupakan sebahagian daripada diplomasi beruang panda oleh China. Lele merupakan satu-satunya zuriat yang dihasilkan setakat ini. Selama lebih 2 tahun di River Wonders Mandai, anak beruang panda ini menjadi daya tarikan dan berjaya menambat hati ramai pengunjung, baik rakyat Singapura maupun pelancong. Ramai antara mereka yang mengucapkan selamat tinggal pada hujung tahun lalu. Lele berangkat ke Chengdu pada 7 suku malam sebentar tadi dengan pesawat kargo Boeing diiringi doktor haiwan daripada Mandai Wildlife Group beserta 2 penjaga. Mereka sudah meluangkan masa sejak sebulan lalu mempersiapkan peti perjalanan khas yang dilengkapkan dengan makanan ringan kegemaran Lele termasuk bulu.